Bestnya dia pergi sana sini. Aduh, rasa macam kalau tak pergi, rasa tak best pula Nak pergilah. Nak pergi? Nak pergilah. Awak ni macam ada FOMO je. Oh, ya ke? Spell tau. FOMO. Mungkin apa yang kami kongsikan tadi ni sedikit sebanyaklah berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu FOMO ataupun fear of missing out. Mungkin setengah orang merasakan yang terma ni kan Fatin, macam barulah, mungkin baru dengar dan sebagainya. Betul. Kan. Tetapi FOMO is real. FOMO is real yang mana dalam masyarakat kita lagi-lagi yang mana teknologi sekarang tak terkejar dengan media sosialnya dan juga kepintaran masyarakat dalam kreativiti mereka sesuatu, ada setengah pihak yang rasa macam ketinggalan, rasa macam terlepas kereta api dan sebagainya. Itu yang mewujudkan FOMO ini kata perlu diketengahkan dalam perbincangan. Dan tak mustahil FOMO juga adalah antara psychological disease ataupun penyakit psikologi terbaru di zaman globalisasi ini. Baik, kita nak perkenalkan antara dua tetamu istimewa kita yang paling-paling sesuai untuk perkatakan berkenaan dengan topik kita FOMO hari ini. Kita nak perkenalkan Profesor Dr. Rahmatullah Khan Abdul Wahab Khan selaku pakar perunding psikologi klinikal Hospital Pakar KPJ Rawang. Profesor Dr. sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya tak sabar nak bincang pasal topik ini. Saya rasa macam berminat sangat-sangat. Okey, dan kita sekali lagi bersama dengan Haris. Haris maksudnya dekat sini mewakili golongan-golongan belia. Ya. Gen Z? Daripada point of view saya. Okey, boleh. Okey, baik. Fatin, tadi kan kita dah memberi definisi secara literal kan tentang FOMO, fear of missing out. Tapi kan Prof Doktor, mungkin sebagai permulaannya ni kan, Prof Doktor boleh ceritakan dengan lebih terperinci lagi. Sebenarnya FOMO ni apa? Ya, actually FOMO ni dia ada kena dua proses. Okey. Dua proses. Satunya ialah kita dia rasa ketinggalan tu. Ketinggalan ataupun dia rasa kehilangan. Jadi tapi kalau itu saja tak ada masalah. Tapi dengan sebab dia rasa kehilangan, dia rasa ketinggalan tu, jadi macam timbul dia punya anxiety. Itu punya anxiety, maka dia secara tak langsung, proses yang kedua, dia akan check. Dia akan check dia punya handphone, tengok, dia check apa yang sedang berlaku, kawan-kawan dia. Jadi dia ada dua proses tu lah. Tapi kan Prof Doktor, adakah FOMO ni hanya berkaitan dengan gadget ataupun teknologi? Macam sekarang ada social media dan sebagainya kan. Kalau kita lihat sesuatu yang orang lain ada di social media, kita pula rasa macam ketinggalan, tertinggal, missing out dan sebagainya. Adakah hanya disebabkan oleh teknologi ataupun sebenarnya dalam kehidupan kita ni berlaku je FOMO yang tak kita sedar? Ya, actually sebenarnya sebelum timbulnya FOMO, dahulu memang dah ada dah. Belum masa gadget ni kan. Contoh kan kita situasi, Prof? Kita pernah dengar kan masa katalah dekat sekolah kan. Dia kawan tak nak join, dia tak bagi join. Kena pulau, macam kena pulau. Dia kena pulau. Jadi masa tu mana ada gadget pun kan. Jadi dengan sebab masa macam tu pun dah ada dah. Jadi gadget ni menambahkan lagi lah. Social media ni menambahkan lagi, menyebabkan boleh jadi lagi teruk sekarang ni keadaan. Maksudnya dekat sini mereka yang mengidap ke Prof ataupun yang mengalami FOMO ni, dia rasa macam dipencilkan ataupun ditinggalkan ataupun tak keberadaan dia tu tak disekalikan, tak dimasukkan dalam situasi tu. Tak dimasukkan. Even secara biasa pun kan. Katalah macam kalau kita dekat tempat kerja ke apa semua kan. Suddenly orang gelak-gelak, ketawa apa semua kan. Kita pun tak tahu apa pasal aku tak masuk dalam tu. I don't know what they are talking about. Kalau bahasa sekarang ni mungkin macam dipulaukan. Dia terasa macam dipulaukan. Tapi kan Prof, saya selalu tu rasa tu kalau dia orang tengah gelak-gelak, korang cakap pasal apa tu? Nak gelak juga. Saya selalu juga macam tu Prof. Jadi fahamlah apa yang Prof cuba sampaikan. Faham. Okey, itu mungkin dua perspektif yang mungkin kita nak bincangkan untuk hari ini. Untuk Haris, pernah atau tidak mengalami keadaan ini? Mungkin perasaan Haris bila dah dengar kita borak-borak ni kan macam betul lah, ada lah dalam kalangan kawan-kawan. Jawapan jujur tau. Saya rasa benda FOMO ni sangat luas lah. Dia boleh jadi sesimpel macam satu produk tu viral, satu produk makanan ke viral kan. Kita rasa kadang-kadang kita tak suka pun makan benda tu. Tapi sebabnya orang ni berpusu-pusu, beratur berjam-jam dan sebagainya. Bukan saya nak kecam orang yang beratur tu. Kalau ada masa pergilah beratur. Tapi kadang-kadang
kita tak suka pun benda tu. Tapi kita macam orang lain rasa, wajib kita nak rasa juga. Wajib rasa. Macam contoh kromboloni. Sebenarnya saya dah rasa kromboloni tu dulu daripada sebelum viral lah. Itu satu, viral tu. Satu lagi satu mungkin ini yang macam lebih serius. Mungkin FOMO yang lebih serius, kita macam tengok kita punya rakan-rakan sebaya lebih macam nampak lebih berjaya daripada kita. Mungkin dah beli rumah, dah beli kereta pertama, pergi bercuti sana sini, kita rasa macam alah, aku macam masih kurang. Lagi berada di tempat yang sama daripada orang. Tapi saya nak tambah yang kurang daripada orang tu, adakah itu terinspirasi macam aku nak lawan ataupun aku nak bersaing untuk aku berjaya macam mereka? Ada tak? Ada dua benda lah. Dua. Kalau kita mampu kita macam, tapi macam hidup ni bukan macam untuk competition sama ada paling banyak harta ke, paling banyak bercuti followers ke apa ke kan. Tapi macam dia jadi bahaya bila kita macam mungkin berhutang untuk buat benda-benda tu. Okey. Dia jadi bahaya. Saya sukalah apa yang Haris kongsikan ni kan, sebab kadang-kadang bila kita lihat di social media kan, mungkinlah ada setengah orang tu dia posing dengan setengah beg berjenama ataupun dengan kasut yang wow. Tapi di sebalik ni tu kan Prof Doktor, mungkin ada yang dia post tu sekadar pinjaman ataupun dia buat loan. Betul, ataupun tuntutan pekerjaan, endorsement dan sebagainya, yang di sebalik tirai lepas dah post tu, di belakang tu kita tak tahu apakah kejadiannya. Dan ini yang bila orang tengok, dia ada ni lah, nak jugalah. Actually memang betul lah, sebab apa yang dipaparkan dalam laman web dia tu ataupun laman dia punya website tu kan, tak semestinya benda yang betul. Ataupun dia tunjuk benda yang bagus, best saja. Tapi benda yang tidak best tu dia tunjuk. Jadi bila kita duk tengok kan, kita tengok, bagus dia ni kan. Tapi itu sebenarnya bukan the reality lah. Sebab ada yang missing kan. And then satu lagi point yang tadi macam marketing kan. Kadang-kadang kan kita nampak dia punya marketing strategi tu, dia kata tinggal beberapa buah saja lagi. Tinggal beberapa lagi. Cepat. Jadi dia nak marketing dia punya barang tu, dia menimbulkan kita pula rasa banyak kita kena ambil tu. Sebab orang tak ada ambil, tak cukup, nanti tak habis. Kalau sale lah, kalau cakap pasal sale lah yang menyebabkan FOMO, banyak kali dah saya FOMO ni. Ini mungkin saya boleh kaitkan juga dengan kadang-kadang dalam mungkin dalam Malaysia sendirilah, yang mana kita ada banyak konsert-konsert. Tapi kita nak berlumba-lumba untuk pergi, padahal itu bukan fenomena ataupun bukan zaman kita pun. Tapi kita nak jadi antara yang berada dalam situasi itu. Itu juga tergolong dalam FOMO, Prof. Kalau dia menimbulkan anxiety ataupun kita rasa murung kalau tak dapat pergi, kalau dia terasa macam itulah. Kalau dia tak kisahlah, okeylah, I cannot go next time, I can try. Jadi dia tenang kan. Itu normal. Then normal ya. Baik. Okey, Fatin, sekejap lagi kan Haris, Prof, saya nak tanya kepada Prof tentang kesan psikologinya dari bila kita bercakap tentang FOMO ni terhadap orang yang menghidapi FOMO ni. Dalam jangka masa pendek, adakah kesan dia, ataupun dalam jangka masa panjang, apa yang akan seseorang ini develop karakternya, cara pemikirannya apabila sering kali dirinya dibiarkan berada dalam keadaan FOMO ni. Tapi kejap lagi. Kita nak tanya dulu. Betul, kita nak dengar dulu pandangan orang ramai, mereka tahu atau tidak berkenaan dengan FOMO. Jom. Basically saya tahu apa itu FOMO. Dia macam orang yang dia nak ikut sangat trend dia. Bagi saya lah, orang-orang FOMO ni boleh nak ikut trend tapi berpada-pada. Jangan terlalu semua nak ikut, sebab kita kena keep kita punya original. Kita punya cita rasa kita, macam ni life kita macam tu lah. Biasanya orang yang bersifat FOMO is orang-orang yang golongan muda. Biasa yang diorang yang nak kata hipster tu not social lah, tapi orang-orang yang banyak socialize. So I feel that macam diorang banyak spend time on not so important things rather than actual things. But diorang macam takut ketinggalan kan, so diorang banyak nak join dia punya friends, so ada whatever, everything that's going on lah. Untuk orang yang takut ketinggalan ni ada baik dan ada buruk dia. Okey, kalau dari segi dia kena tengok pada situasi. Okey, dalam situasi kalau contoh benda tu yang mendatangkan kebaikan, memang tak salah. Memang digalakkan untuk kita involve. Dan contoh kalau untuk isu yang tak baik, better kita jangan involve.
So keyword sini better kita tengok sama ada benda tu baik ataupun buruk dulu, baru kita boleh involve. Setuju juga untuk kita nak timbang tara antara kebaikan dari segi FOMO ni lebih memberi kita rasa macam kita dah matang, it's okay, kita boleh dapat nanti dan sebagainya. Okey, kita nak baca komen daripada Natira Muhammad Yusof. Saya kira ni sangat-sangat bagus pandangan dia. Sebagai manusia biasa, kemahuan kita tidak bertepi sedangkan kemampuan kita terbatas. Apa yang orang lain ada atau tahu tidak sama dengan apa yang kita ada atau tahu. Matahari hadir menerbit siang, bulan menyinar menyerikan malam. Bersyukur seadanya, insya-Allah hidup tenang. Maksudnya konsep cukup untuk Natira. FOMO dan YOLO. Okey. Baik, sebelum saya tanya soalan tadi kepada Prof. Dr. saya nak baca satu lagi komen oleh rakan kita di Facebook. Saya suka dengan perkongsian Manja Epi ni. Dia kata, saya ada pengalaman ni, tapi kawan tempat kerja saya macam dia yang FOMO. Dulu saya suka makan-makan tempat ada brand dan suka post kat laman sosial. Setiap kali post, keesokannya saya datang kerja, mesti dia menyindir saya, kata makan kat mana, sedap ke, nanti bolehlah bawa, kau banyak duit kan? Saya dah lama jadi fed up, jadi sejak dari itu saya tak pernah post lagi. Sebab punca dia boleh membawa saya rasa serba salah dan pecah belah hubungan kawan kami. Ini yang berkait dengan apa yang saya nak tanya Prof. Dr. tadi. Kesan dari sudut psikologi, macam ini bukan dia yang FOMO, tapi kawan dia yang FOMO dengan apa yang dia lakukan tu. Mungkin Prof. Dr. boleh terangkan dengan lebih betul. kecil. Dalam kes tu, misalnya, memang betul lah bahawa apa yang sebab kawan dia tu asyik duk tengok aja kan apa dia buat, apa dia makan kan. Jadi asyik duk follow kan. Jadi itu dia menimbulkan frust sebab dia tidak dapat join ataupun dia tidak dapat mengikuti apa yang sedang berlaku tu dalam web tu kan. Tapi bagi kawan yang posting tu pula, itu masalah pula lagi lah kan. Sebab kenapa you nak post benda-benda yang orang tak boleh? Mana you menimbulkan pula masalah bagi orang. Kan tak? You menimbul. Boleh post apa-apa ke Prof. Dr. Okey, macam mana Prof? Sebenarnya kadang-kadang niat kita nak post tu untuk kepuasan kita, kita teringin dan sebagainya. Ataupun untuk simpan sebagai memori kita. Okey, sebab itu peribadi. Orang kata kita punya akaun peribadi kita. Tapi pendekatan atau pengambilan orang terhadap apa yang kita posting tu lain Prof. Dan ini sekarang menimbulkan FOMO, tak tahu siapa yang FOMO. Kita boleh, kalau kita nak post, mana kita jangan bagi secret lah for us kan. Misal in fact dalam segi makanan pun sebenarnya adalah tidak baik kalau kita post benda makanan tu sebab boleh menimbulkan. Saya pernah dengar satu Mufti Meng pernah sebut kan. Dia kata jangan kita post makanan-makanan tu sebab kalau orang teringin nak makan tu, kita kena provide. Kalau tidak salah, macamlah dalam hadis kan yang kata bahawa kita kalau nak bawa makanan balik ke rumah, jangan bagi neighbor kita nampak kalau kita tak nak bagi dia makan. Nak bagi, kan tak? Sebab kita menimbulkan sesuatu benda kehendak bagi orang yang dengan dia lihat tu dia rasa teringin tapi dia tak dapat. Mana kita menimbulkan masalah bagi orang. Close friend je lah awak. Awak janganlah post public awak. Awak close friend je. Janji. Okey, tapi Haris, untuk apa yang Prof tu mungkin membuka mata kita kan. Selama ni kita macam tak sedar sebenarnya itu kadang-kadang boleh menimbulkan ataupun punca menjadi keadaan ataupun FOMO ini. Tapi sebenarnya ini berlaku daripada zaman sekolah. Ya, betul. Betul tak? Zaman sekolah kadang-kadang awak terpilih jadi pengawas, awak tak. Tapi itu atas potensi dia. Awak pula yang rasa lain. Awak pengawas tak sekolah dulu? Bukan nama sebenar lah. Kan mungkin itu sebenarnya dah mungkin berlaku waktu zaman kita kecil lagi FOMO ni. Tapi bagi saya kalau semua orang ada perasaan bersyukur apa adanya, macam kenapa kita pula yang kena kontrol apa yang kita nak post dekat media sosial kan. Sebab kita tak tahu apa orang akan interpret apa yang kita post tu kan. Jadi kalau semua orang ada sifat bersyukur seadanya, takkan adalah macam jealous ke apa kan. Tapi itu bukan, that's not the case lah. Cuma mungkin kita kena bersederhana lah juga. Bersederhana dalam posting tu semua. Tapi kan Haris muda lagi dan berada dalam industri macam ni kan. Haris pernah tak berjumpa dengan orang seperti mana yang Manja AP kongsikan tadi? Kawan ke apa ke yang macam kau sekarang macam ni bila nak bawa aku pula? Yalah kau kan dah loaded, kau kan nyanyi sana sini, OST drama dah macam ni. Dia macam ni lah, macam
kita post ni macam ada je macam satu term tu tak ajak. Kita post tu tak ajak. Macam penat pula dengar tak ajak ni. Macam dia kalau kita tak diajak jangan ditanya. Baguslah. Sebenarnya. Okey, kita lock yang tu. Kunci Dia macam kena sedar sendiri. Sedar sendiri. Betul, dia kata kalau tak diajak jangan ditanya, kalau tak dijemput jangan ditanya juga. Kalau tidak dihulurkan tangan untuk join sesuatu perkara tu, diam-diam je lah. Ya, betul. Betul. Okey, Prof, sebab kita tak boleh kontrol apa yang orang nak post kan. Betul tak? Betul. Jadi tapi kita boleh kontrol diri kita. Macam mana kita react ya, Prof? Yes, macam kita react kan. Mana kalau kita nampak posting tu yang kita tak, yang menimbulkan anxiety bagi kita, kita tak payah tengoklah. Kita tak payah tengoklah posting tu kan. Sebab kita tak boleh kontrol orang apa orang nak post kan. Jadi kalau dia post semua yang best-best saja apa semua kan, menimbulkan rasa bagi kita yang menimbulkan kita resah betul ni, aku tak boleh dapat, aku tak boleh pergi tempat dia pergi semua tu kan. Tak payah tengoklah posting tu. Kita mute. Itu kalau kita unfollow kan. Unfollow terus kan. Unfollow tu cakap nanti kan. Mute kejap lah. Betul. Tapi boleh ke kalau kita kata imbang hati kita ni untuk kita melihat kepada arah yang satu lagi? Mungkin kita nak ambil inspirasi, kalau dia boleh beli, apa kata kita buat sendiri? Kita nak juga seiring tapi dalam konsep yang kita lebih nak positif ataupun mendidik untuk kita nampak benda tu sebagai satu yang positif. Okey, saya nak tanya Prof, bagaimana sebenarnya FOMO ni sebenarnya orang tak tahu yang dia boleh memberi kesan satu untuk dari segi psikologi, satu keuangan juga Prof. Kadang-kadang kita tak ada tapi kita cuba nak seiring. Kan. Jadi kewangan kita kan tak sama. Jadi sebenarnya memberi kesan juga lagi-lagi mereka yang masih belajar dan sebagainya, Prof. Ya, betul. Memang betul. Sebab kita tidak mampu, tapi lantaran kita lihat bahawa orang boleh buat semua tu, kita pun nak buat. Jadi menyebabkan kita sendiri nak kena up to date kita punya padahal tak perlu pun kan. Betul. Up to date. Itu sebenarnya yang paling sesuai kan. Kita nak update kan kita punya kan. Okey, kalau macam Haris ni kan di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Haris boleh kongsikan juga macam mana Haris didik diri untuk tidak terkesan dengan FOMO ni, ataupun sekiranya berhadapan dengan orang yang FOMO dekat Haris, apa yang Haris lakukan? Bagi saya kita kena count your blessing. Kita kena kira nikmat Tuhan yang Tuhan dah bagi pada kita. Kalau kita kira tu tak terkira nikmatnya. Jadi kita kena bersyukur apa adanya. Perjalanan hidup setiap orang tu berbeza. Rezeki dia pun ada yang cepat, ada yang lambat. Semua tu kerja Tuhan. Kita manusia, kita kena usaha yang terbaik, buat yang terbaik untuk diri kita, untuk orang yang kita sayang. Macam itulah. Apa-apa pun bersyukur seadanya. Mungkin itu boleh jadi tajuk lagu baru lepas ni. Bersyukur seadanya sebelum jadi FOMO. Okey, mungkin Prof sedikit daripada Prof sebelum kita akhiri, nasihat kepada mereka untuk kawal diri tu. Untuk kawal diri. Ya, kawal diri tu kita kena lihatlah bermakna kalau kita misalnya kalau kita nak tahu sama ada kita ada FOMO dah kan. Kita kena tahu. Ada tak perasaan resah? Rasa-rasa yang kita kena pergi check, yang kita kena update yang kita, kalau kita ada resah tu dan kita tahu bahawa sebenarnya kita mengalaminya. Jadi kita kena berhati-hati, kita kena cari jalan macam mana kita nak mengurangkan. Okey, mendapatkan rawatan ataupun nasihat daripada yang pakar lah. Ataupun macam abang saya kan dia langsung tak ada social media. Lebih tenang mungkin. Mungkin lebih tenang. Okey, baiklah.